Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, apa khabar untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita menyentuhlah sedikit sebanyak mengenai penglibatan guling tangan dalam belia ini. Jadi mungkin sebagai mukadimah dikongsikan berapa lama sudah berkecimpung dalam guling tangan ini? Okey, kalau berkecimpung itu di dalam bidang bismillahirrahmanirrahim. Okey, berkecimpung dalam bidang guling tangan ini sebenarnya dari pusat tingkatan 6. Jadinya masa tingkatan 6 itu baru orang baru akan berjinak-jinak lah bersama. Tapi itu punya orang masih dalam tahap mentah lah, masih baru-barunya orang. Jadinya itulah tekanan saya ni inginkan lebih ilmu pengetahuan tentang guling tangan ni. Saya selalu bertanyakan guru-guru saya lah yang lebih pakar lah orang. Jadinya pengalaman itu masih sedikit lah orang. Tapi untuk bercerita lah sedikit pengalaman itu sepanjang acara-acara yang sudah kami jayakan, seperti Hari Kebangsaan yang ke-35 dari persembahan sinergi guling tangan, dan juga Hari Kebangsaan 36 yaitu Alun Gendrang. Jadinya kami membuat adalah kolaborasi bersama Kadet Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan juga Kadet Polis Diraja Brunei dan juga sekolah-sekolah dan juga NGO di negara Brunei Darussalam. Dan ini mewakili bagi kelab komuniti belia transformasi. Yes. Ya, bagi kesemua persembahan berganda. Tapi kami adalah part of it. Tapi itu pun sebagai kenangan, kenangan manis membuat persembahan bagi acara-acara besar. Dan juga adalah dalam guling tangan ini biasanya kita ni cuma tahu kesemua tu adalah gong, biasa gong kecil, ani sebagainya. Kan tapi kita juga tahu sebenarnya bunyi-bunyi itu yang menghasilkan guling tangan berbeza sedikit dengan gong-gong yang lain. Jadi mungkin dapat dijelaskan sedikit bagi yang ingin mengetahui apa sebenarnya berapakah ataupun apa sebenarnya guling tangan ini? Guling tangan ini sebenarnya ia kirakan macam orkestra tradisional sebenarnya. Itu yang guru saya ajar lah. Jadinya orkestra tradisional. Jadinya ia merangkumi guling tangan, yang orang selalu panggil guling-guling punya guling tangan, guling tangan. Guling tangan itu. Guling tangan. Lebih banyak guling tangan. Guling tangan. Jadinya yang kedua is tawak-tawak. Tawak-tawak selalunya dia ada dua, yaitu seorang yang tawak-tawak satu dan seorang peningkah. Sama juga dengan gendang labik. Gendang labik ada dua juga, seorang imam dan seorang tingkah. Ada orang imam dan makmum dunia. Itu adalah imam dan tingkah. Dan ada canang juga, canang 3 dan canang 1. Dan gong 2 bandingan. Itulah yang asas guling tangan yang sana lah. Untuk lagu-lagu yang kita dengar macam lagu-lagu untuk orang bersilat itu kan, itulah yang orang pakai. Jadi setakat ini penglibatan para belia mengenai dengan guling tangan nanti. Guling tangan. Biasa tadi guling-guling kan? Guling tangan katanya. Perkataan untuk hari ini kita diluruskan bukan guling tangan tapi guling tangan. Jadi penglibatan para belia kita ini mungkin boleh dikongsikan. Okey, alhamdulillah lah setakat ini banyaklah rakan-rakan seperjuangan lah yang masih mempertahankan guling tangan ini. Contohnya bermain dalam orang kahwin apa kan. Tapi sejauh mana belia tu kenalkan guling tangan ini sebenarnya jauh. Macam masih jauh lah sebenarnya. Kami pun masih jauh belajar lah. Jadinya alhamdulillah lah dengan kerjasama dengan sokongan daripada pusat belia yang memberikan kami fasiliti dan juga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui pemuziknya yang mengajar kami asas guling tangan ini. Alhamdulillah kami bolehlah berbagi ilmu artinya orang. Jadinya yang kami lakukan masa ni ialah kami memberikan ilmu itulah kepada belia-belia yang berminat itu. That's why kami mengadakanlah biro seni dan kemahiran. Jadinya ada seni juga dan ada juga kemahiran. Jadinya antara dua lah. Jadi biasanya kalau kita dengarkan bersama kalau mereka bermain guling tangan pada ketiga ini ada yang mencampur adukkan lagu-lagu baru dan juga lagu-lagu lama. Tapi mungkin dapat awangku kongsikan sedikit apakah lagu-lagu lama ataupun lagu-lagu tradisional Brunei kita ni yang dimainkan oleh guling tangan? Okey, seperti irama-irama Brunei irama-irama Brunei ni. Contohnya macam lagu Kudidi. Kudidi ada. Lepas itu ada lagu Raja Lalu, Gabongkok, Seri Rama dan sebagainya lah. Tapi itu yang irama Brunei. Tapi yang macamnya orang contemporary itu
ada lagu dah mengalai kan, ada adai dan sebagainya lah. Itulah lagu-lagunya. Tapi ya ada dua part lah. Satu tu yang ada irama macam irama Melayu, inang, joget. Tapi satu ni irama Brunei lah. Brunei yang punya lagu. Asli Brunei. Jadi kalau dapat Adi bawa gulintangan pada hari ini, dapat kita tahu tu yang mana satu tu yang disebut oleh aku tadi. InsyaAllah lah. Jadi ada sebetulnya gambar yang akan kita saksikan merupakan bengkel yang dilaksanakan ya. Dan mungkin juga ni dalam gambar ni Muammar nampak ia punya instrumen-instrumen. Jadi Muammar boleh tanyakan. Kalau Ani saja, yang ini canang satu. Canang satu. Jadi mengapa ia ada canang satu, canang dua? Canang satu dan canang tiga ni ada fungsinya masing-masing lah. Kalau canang tiga ni yang lebih kepada mengompletkan bunyi itulah. Maksudnya memberi feel bunyi yang adalah. Dan canang satu ni selalunya orang memain untuk tempo. Ia menjaga tempo yang tu. Senang ke payah tu walaupun sekali saya dikata. Dua kali. Payah ke payah? Adalah caranya. Ada caranya. Different lagu, different lah caranya. Mesti dengan kelembutannya tu. Kelembutannya. Boleh juga keras-keras lah. Boleh juga. Okey. Kita lihat seterusnya. Ini canang dua. Ini gong dua bandingan. Gong dua Confident. Dapatlah belajar. Ini gong dua bandingan. Ini gong besar ya? Gong dua bandingan ni fungsinya macam mana lah? Ya, kalau arah modern instrumen ada bass kan? Ini bassnya untuk tradisional kulintangan. Gong dua bandingan namanya. Gong dua, okey. Seterusnya lagi? Dan juga ini seterusnya yang itu gandang itu namanya gandang labik. Gandang labik. Gandang labik. Gandang labik ni ada dua lah. Ya. Ada dua. Dan juga ia juga mengkompletkan ataupun menyempurnakan kulintangan tersebut. Ya, adalah sama je macam alat muzik modern, ada drum kan? Tapi anilah drumnya. Ani yang tiga ni kadang salah aku lagi. Ani kalau kita sebut canang tiga you dah ni. Canang tiga. Okey. Jadi tiga tersebutlah canang satu, canang dua, canang tiga, bukan? Ini canang tiga saja. Canang tiga namanya canang satu. Okey. Ini pun fungsinya pun sebagai rhythm lah. Ini adalah peserta-peserta lah sepanjang bengkel yang kami adakan. Dan pada ketika ini semasa bengkel apa? Ini bengkel kulintangan yang diadakan masa bulan Oktober dan November. Dan juga berapa lama bengkel ini diadakan untuk mereka? Dari Oktober, November, 2 bulan lah. Oktober, November. Baik. Bagaimana pula dengan ahlinya? Adakah mereka ini ahli KKBT ataupun orang ramai? Mereka orang ramai. Orang ramai. Baik. Dan ini bagi yang meminati permainan muzik kulintangan, di mana banyak sebenarnya jenisnya, dan yang seperti dikongsikan tadi canang satu, canang tiga, gendang labik, gulintangan biasalah, gong lagi, dan juga diharapkan kepada beli-beli kita ni jangan kita ni lupakan muzik tradisi kita ni, kerana inilah sejarah-sejarah kita ni mempunyai sejarahnya yang tersendiri, di mana ianya akan menceritakan bagaimana kehidupan di negara Brunei Darussalam pada suatu ketika dahulu ya. Dan juga mungkin dapat juga dikongsikan pengalaman ketika tadi berkesempatan mengenai Rampai Pagi, telah pun dikongsikan oleh awakku tadi ketika di awal sebelum kita bersiaran. Jadi bagaimana perasaannya tu, pengalaman berada di Rampai Pagi untuk memberikan muzik di menerusi gulintangan ini? Rasanya tentulah kirakan macam gulintangan ini sudah khazanah kita ni Pak. Identiti kita ni. Jadinya mempamerkan identiti itu sebenarnya banggalah untuk kebanggaan kita ni juga, dan untuk orang ramai juga. Kadang-kadang kan kita ni apa yang orang ramai lihat lagu gulintangan ni tradisional saja. Ada arti yang orang lihat lah macam lagu Ani satu dengan lagunya kan, padahal ia berbeza. Betul. Jadinya sebetulnya kami kadang-kadang memainkan lagu-lagu yang moden juga untuk menarik minat para belian ni kan. Kadang-kadang orang dah tahu bah lagu tu. Kadang-kadang kita ni boleh je main lagu orang putih sebenarnya. Boleh je kami pernah menerusi gulintangan tersebut. Pernah. Sampai pagi pernah request lagu dan semangkir kami boleh kami main je, alhamdulillah. Dengan irama gulintangan lah, jadinya itulah menarik minat para belian tu, macam boleh penyanyi mainkan main lagu orang putih boleh sebenarnya, even salah. Alhamdulillah. Antara perancangan di masa hadapan mengenai dengan bengkel yang diadakan ataupun pelibatan para belia mengenai dengan gulintangan ini, perancangan di masa hadapan. Perancangan masa depan. Perancangan itu insyaAllah tahun depan lah, ujung tahun kami akan cubalah untuk membuat orkestra yang bertapak di pusat belia, insyaAllah. Orkestra itu maksudnya adalah group of music lah. Jadinya macam ada
kulintangan kata campur je dengan cadet band kata satu kan insya-Allah itu perancangan di masa akan datang lah. Dan yang kedua tu masa depan tu more to harapan kepada para belia ni berkecimpung lah dalam bidang ini. Pasalnya ilmu sudah dibagi arah kami. Ya, betul. Itu masanya untuk kami menyampaikan arah habis kita semua. Alhamdulillah. Baik. Di bulan Disember ini mungkin ada juga aktiviti daripada KKBT sendiri? InsyaAllah kami akan mengadakan kirakan postmortemnya lah, kirakan adalah result daripada kami punya gulintangan itu lah, daripada workshop itu para peserta bengkel akan membawa persembahan di bulan Disember ini. InsyaAllah kita boleh update keep updated dengan memfollow IG kami lah, Biro Seni dan Kemahiran. Biro Seni dan Kemahiran. Di sana kami akan poster itu, insyaAllah kami akan dimasakkan terdekat lah Disember ni. Ya, insyaAllah. Itu yang dapat dikongsikan mengenai dengan wawancara kita pada pagi ini, penglibatan kulintangan belia. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan tetamu undangan kita iaitu Awangku Muhammad Hazim Firdaus, Pengiran Hamdani. Itu dari Assalamualaikum. Terima kasih.